Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Untuk makluman ahli yang berhormat dan Dewan yang mulia ini, berdasarkan kaji selidik yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun ringkasnya KOSKOP daripada tahun 2020 hingga tahun 2023, kesan pandemik COVID-19 dan kenaikan harga barang dilihat menyebabkan sebilangan kecil usahawan terpaksa menutup terus operasi perniagaan mereka. Berdasarkan kaji selidik tersebut juga, peratus usahawan yang gulung tikar pada tahun 2020 hingga tahun 2022 adalah seperti berikut. Yang pertama, 8,85% pada April 2020, kedua 3,16% pada bulan Jun 2021, ketiga 1,38% pada Februari 2022, dan yang keempat 2,7% pada November 2022. Ini berdasarkan kepada kaji selidik yang telah dibuat oleh kementerian saya. Dalam usaha membantu usahawan yang terjejas, KOSKOP melalui agensi-agensi di bawahnya telah melaksanakan beberapa inisiatif bagi memulihkan semula perniagaan mereka dengan tindakan-tindakan seperti berikut. Pertama, menyediakan bantuan pinjaman keuangan antaranya seperti skim-skim pembiayaan di bawah Tekun Nasional dan skim pembiayaan ikhtiar di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia. Agensi-agensi pembiaya di bawah KOSKOP juga telah mempermudahkan proses permohonan dengan mengurangkan dokumentasi yang diperlukan dan memendekkan tempoh masa memproses permohonan. Kedua, kementerian dan agensi-agensi bawah kementerian bekerjasama dengan agensi kaunseling dan pengurusan kredit (EKPK) untuk pelaksanaan program intervensi peluang kedua bagi membantu usahawan yang berdepan dengan masalah pengurusan kewangan yang serius dan berisiko muflis. Pada tahun 2022, seramai 664 orang usahawan telah diberi kesedaran mengenai ketersediaan peluang kedua menerusi pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan. Daripada jumlah tersebut, seramai 40 usahawan telah dipilih untuk mengikuti program bimbingan khas InScan selama 4 bulan yang bermula pada 17 Oktober 2022. Dan yang ketiga, ISIMEKOP juga telah memeterai memorandum persepahaman dengan EKPK pada 3 Februari 2023 sebagai usaha untuk membantu PMKS dalam pendidikan dan pengurusan keuangan dan kredit. Kerjasama strategik ini dilihat dapat membantu dan memudahkan PMKS membuat keputusan dalam menguruskan keuangan secara bijak dan berhemah, terutama selepas era ataupun semasa pasca pandemik ini. Dan sebagai makluman yang berhormat juga, pada tahun ini daripada 12 program yang kita laksanakan khas untuk membangunkan usahawan-usahawan baru, antaranya Sahabat AIM Usahawan Baru, program Tekun Usahawan Baru, program peningkatan franchise, program bimbingan asas bisnes ataupun startup coaching, program dropship in agent, program graduate mentoring program, Tunas Usahawan Belia Bumi Putra, program penempatan latihan kerjaya dan keusahawanan bagi graduan TVET, program usahawan perantis antara lainnya. Pada tahun ini saja kita telah melahirkan 75.600 orang usahawan baru. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat. Terima kasih kepada YB Menteri, jawapan yang jelas dan lengkap untuk pengetahuan kita semua. Soalan tambahan daripada saya, apakah kementerian mempunyai inisiatif lain seperti padanan pekerjaan atau perniagaan yang lain sebagai langkah untuk memastikan mereka tidak diisytiharkan muflis? Dan soalan saya yang kedua iaitu bagi meningkatkan daya saing dan nilai rantaian perniagaan, adakah kementerian bercadang untuk memperluaskan latihan dan bimbingan keusahawanan menerusi program mentor-menti agar dapat meningkatkan prestasi perniagaan selain bantuan dalam bentuk geran yang disediakan? Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Seperti mana saya nyatakan tadi,
program sedia ada di kementerian yang kita akan teruskan pada tahun hadapan adalah seperti program penempatan latihan kerjaya dan keusahawanan bagi graduan TVET, program latihan intensif dalam talian bagi usahawan generasi baru, program graduate mentoring program, program tunas usahawan belia Bumi Putra, program usahawan berkebolehan dan berkeyakinan. Ini semua antara program yang bersifat mentoring program, minto-menti. Dan di bawah InSkin misalnya kita ada program yang kita membimbing terutama usahawan belia, kita mempunyai business coaching yang akan melatih dan membimbing mereka untuk satu tempo tertentu 6 bulan misalnya, dan untuk membantu usahawan ini memulahkan perniagaan, menjalankan perniagaan di bawah program bimbingan. Dan sudah tentu kita perluaskan, bukan hanya beri grant, tetapi kita minta business coach kita ini membantu, melatih dan memantau mereka. Ini bukan hanya di bawah InSkin, tetapi juga agensi-agensi lain seperti Bank Rakyat, Isimikop, Pernas, dan juga agensi-agensi seperti Tokun dan Amanekter Malaysia itu juga melaksanakan pemantauan ke atas usahawan-usahawan di bawah program mereka. Terima kasih. Yang berhormat Pulai. Terima kasih Yang Ketua. Yang berhormat Pulai. Ya. Terima kasih kepada Menteri atas jawapan yang baik. Selepas daripada COVID itu, pasca COVID ini, nature perniagaan tu biasanya dah berubah ya. Maknanya perniagaan selepas daripada COVID ini lebih kepada yang bentuk online dan sebagainya. So soalan saya sekarang ni, apakah usahawan-usahawan ini telah dilatih dengan kaedah baru ni selepas daripada COVID ini, pasca COVID ini? Apakah pendekatan-pendekatan baru yang telah dilaksanakan menyesuaikan dengan keadaan semasa ni? Yang berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Sememangnya ya, itulah pendekatan kementerian bagi membantu usahawan-usahawan yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Institut Keusahawanan Negara misalnya menyediakan pelbagai program bimbingan keusahawanan untuk melatih bukan hanya usahawan-usahawan sedia ada, usahawan kecil, usahawan mikro, juga kepada penjajah penegak kecil itu sekalipun kita bantu untuk bagaimana mereka mengalihkan perniagaan mereka dengan cara tradisi sebelum itu secara fizikal kepada pemasaran secara online, pengurusan perniagaan secara online. Bukan hanya di kalangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana saja, tetapi malah gerakan koperasi pun kita mempunyai program pendigitalan koperasi untuk juga membantu koperasi-koperasi ini membudayakan pendigitalan dalam perniagaan dan pengoperasian koperasi dan juga perniagaan yang dilaksanakan oleh PMKes. Sememangnya begitu banyak sekali program di bawah kementerian dan agensi-agensi kita dalam perkara ini, Yang Berhormat. Terima kasih.